Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua viewers dan juga subscriber channel Dr. Aizul Amal. Terima kasih atas sokongan yang berterusan daripada anda semua. Untuk makluman semua, kita masih lagi dalam ongoing misi Satu Rumah Satu Terlatih CPR dan sasaran kami adalah untuk mencapai 100,000 orang terlatih CPR setahun. So, mohon mereka yang menonton sekarang untuk tekan butang like, untuk subscribe dan turn on notification button untuk mendapat update-update yang terkini daripada kami. Pada kali ini kami bawa seorang sahabat, saya bawakan anda seorang sahabat saya yang lama saya kenal, merupakan seorang usahawan printing dan kami percaya setiap individu mempunyai kisah mereka sendiri. So what is your story? So tuan-tuan, Assalamualaikum dan selamat sejahtera Syafiq. Waalaikumsalam Azizul, apa khabar Azizul? Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih kerana sudi datang. So, sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Last jumpa 2021, masa kau collect jersey dekat office aku. Oh, lama dah. 2021 kena betul-betul masa PKP tengah buka lah. Ya, baru buka. Baru buka. Yep. So, tanpa melengahkan masa, Syafiq, boleh tak terangkan sedikit tentang perniagaan anda? Okey, Azizul, saya menjalankan perkhidmatan printing. Iaitu lebih khusus kepada inkjet dan digital. Okey, saya nak lebarkan sikit berkenaan apa yang saya tawarkan ni. Okey, inkjet adalah large format printing. Macam banner, banting, roll up stands, kan. Lepas tu stiker yang Azizul tengok, wall sticker yang lekat dekat dinding tu kan. Macam tu. Lepas tu digital print ni lebih kepada fast print. Fast print. Contoh kalau Dr. Azizul nak print dalam 10 buku. Boleh kita pergi kilang? Tak boleh, kilang takkan layan kita. So, saya lebih kepada niche market. Saya menawarkan perkhidmatan ni kepada orang yang mempunyai permintaan. Okey, di mana dia nak buat 5 buku boleh, 2 buku boleh. So, dengan kapasiti yang kita orang ada, kita orang boleh tawarkan perkhidmatan tersebut. So, bukan saja boleh buat buku. Kita orang boleh buat label stiker, wobblers, macam-macam lah yang boleh dilaksanakan melalui fast print ni. So, insyaAllah kalau Doktor kesenangan, drop by to my office. Dekat mana? Dekat mana office ni? PJ, Taman Sri Manja. Taman Sri Manja, Petaling Jaya. Okey. So sekarang berapa lama dah syarikat ni dibuka? Okey, Dr. Azizul, saya start niaga ni tahun 2010. Saya start as a freelancer lah. To be very precise, saya start benda ni pada Februari 2010. Cun-cun sebelum Februari 2010 sekarang Februari 2020. Dah 14 tahun dah lah. Tapi itu secara informal. Kita berniaga freelance, suka-suka, seronok-seronok. So, saya start benda ni, saya register masa tu SSM masih di Yohan. SSM masih di Yohan. So, saya pergi kat sana, saya buka company bulan Februari. Tapi tarikh tu saya dah lupa. Saya register company tu sebagai Rihanna Enterprise. Rihanna Enterprise. Rihanna Enterprise. Ada masuk ke Rihanna tu? Rihanna tu adik saya sebenarnya. Ada pula pertanyaan, Rihanna tu ex-girlfriend kau kan? So cakap ada. I denied strongly. So memang sayang betul adik ni? Sayang betul lah. She was my youngest sister. So apparently bila I dah register tu, my late father asked me, oh betul ke nak menjaga printing ni? I said, my passion, I want to do business. So Alhamdulillah I started, and one of my friend, brother Kamarul, actually the idea behind this was I was very active dalam NGO punya activity. So time tu tahulah kita buat event, nak buat banner, nak buat design. So there was a demand but there's no supply. So okay lah. Okay, when I voluntarily I pergi buka benda tu, I buat. So I got the support from a friend of mine, that my childhood friend, nama dia Anis. So we started it. Her father is a printer. Bapak dia base dekat UK Perdana. So kita orang start benda ni very simple. Cakap she was a student dekat Cosmo Point. So bila aku cakap, okay lah, kau buat design, aku pergi cari job. So the combination lah. Yes. The idea is like orang kata apa, kita buat collaboration lah. So BNI bila join baru kita tahu pasal collaboration. Sebelum join BNI kita dah buat collaboration. It's actually very good. We collaborated. The combo went very well until 2015. She graduated. She was working for her father and she was doing my job as well. Dia buat kerja aku juga. But aku punya permintaan makin tinggi, dia tak boleh nak support aku. Sebab betul lah, sebab aku pun tengah nak grow. Then kita orang decide, okay, aku nak pergi buka my own punya ni lah.
So daripada freelancing 5 tahun tu, 2010 sampai 2015, it was solely freelancing sampai aku kahwin semua. But apa yang transition point yang kata okay, now it's time for me tak payah buat freelance? Apa dia yang Zul, kayu pemukul? actually aku ni ada satu pendirian, aku ni nak berniaga. Aku ni suka berniaga. Nak dikata lepas habis PM tu, aku pergi ke Penang. Aku nampak orang berniaga ni best. Bapak aku pergi hantar kat rumah pakcik aku. Business family. My father is a business family. Walaupun bukan industri aku, tapi diorang berniaga nasi kandar. Oh, so nasi kandar kat Penang? Kat Penang. That was old time lah, about 24 years back. Kedai tu pun dah tak ada dah. My uncle passed away, so my cousin ran it, but dia tak boleh sustain. Kau tahulah, bila ada generasi bertukar ke generasi tu, dia punya tu memang tak boleh nak berbawa. So kita try nak maintain, tak boleh. Then aku kerja dekat sana, aku nampak he can decide his income. Betul, correct. The business itu yang benda lain tak boleh lah. Bila perniagaan je, you yang tentukan awak income that you want. So I can feel that my uncle was doing very good. Dia tengah okay, baguslah. So I decided okay, fine, kita kena buat business. So aku dah decide. Then my aim was okay, pergi college, belajar, kerja, beli rumah, beli kereta, kahwin, business. Oh, memang dah ada plan tau. So maksudnya contoh cun-cun, aku kahwin 2010. Aku dah ada rumah sebiji, aku dah ada kereta. So I decided. So aku tak adanya hanya business. So bila business ni aku dah kerja 10 tahun. Tapi income aku company decide, bukan aku yang decide. So I said no. That time I have 2 kids. I got my mother to take care of, my sister. And my another sister is getting married during that time. So I said okay, fine. So aku ingat benda tu akan bawa kemewahan dalam hidup ni. But orang kata apa, indah kabar daripada rupa lah Sul. Aku masuk, okay, initially bila aku buat transition tu, aku nak belah tu pun dah ada isu sikit dekat dalam office. That I not to talk here lah, just off the record, nanti aku cerita dekat kau. Okay. Then bila aku dah decide aku nak keluar tu, boss aku tanya, you sure you want to leave or not? I said, I decided I want to go, means I want to go. Then dia siap offer aku, if you couldn't make it, you come and see me back. So aku cakap, okay, let's see. So aku pergi, my journey goes on. Aku berhenti 2015 bulan 6, cuma bulan puasa sebelum raya. So that time I got some saving. Masa tu aku run mobile shop, accessory. My brother was taking care of it. Okay, the income was very good. Then at one point I said, okay, you run the whole thing. I want to do on printing. Aku nak pergi fokus kat printing je. The challenge start there. Bila aku buka kedai kecil, besar ni je kedai aku dulu, pasal studio ni je. Bila aku start benda tu, aku seorang, graphic designer seorang. So kita orang ada challenges. So that's why bila aku rasa baik aku kerja tu, dah ada dekat feeling kat dada aku dah. So 2016 when I started, I invested in few things lah. But masa tu kita 101% kita depend dengan orang lain. Betul tak? Bila job kita masih suruh orang lain print. Bila kau depend dengan orang lain, apa kau boleh buat? Orang minta dengan kau, Syafiq, hari ni aku nak 2 hari boleh. So the limitation was there. Sama juga kalau kau nak income lebih, tapi kau tak boleh pergi cari macam mana. Aku dah tersangkut limitation kat sana. That is the thing. So dekat sana tu kita orang kejar 2016 pass by, 17 masuk. Aku pernah check account bank aku, pernah balance RM150 dia. Serious, I'm not joking. Not to say that. So the first year lost lah. Lost. Totally, aku nak kata it was a disaster Zul. Kau cuba bayangkan Zul. So memang betul indah kabar dari betul lah. Betul Zul. Jadi businessman, duduk kedai makan, CEO. Aku last position aku kerja dekat Skynet. Aku assistant manager. I was in sales. And I was a flying colour salesman. I was loved by my sales manager. Dia cakap kalau aku turun boleh settle. That's how I come up from Skynet. I thought with the experience that I had, I can overcome all this nonsense. But
Kan orang kata indah kabar daripada rupa terbetul. Bila aku dah buat benda tu, go on lah 2016. Okay lah, seorang boleh maintain lagi. That the challenges start to come when I got to have more customers coming in. Kau tahu bila aku nak challenge dengan customer ni, service is one part, but I have to give credit. Give credit. Give credit. Bila aku nak bagi kredit, aku tak ada capital. Nak tanggung balik. Kau nak rolling macam mana? So, benda tu apa orang kata apa, dia robek aku sikit. Sampai 2017 tu, masa tu wife aku tengah pregnant my third children. I said, aku pergi check. Aku hutang time tu, aku masih ingat. Aku hutang supplier RM15,000. Okay. Then my saving was out. Dah tak ada saving dah. Duit yang aku saving semua dah habis. Then aku hutang dengan wife aku minta dengan dia RM10,000. She was working. At that time she was working in RHB. Now she's also working in RHB. So I said, can you lend me 10,000? He said, okay. Kenapa? Itulah I suruh you kerja. Kenapa you nak susah sekarang? He said, no. Patient I nak fight juga. So the 10,000 is not enough, Azul. Sebab apa hutang aku RM15,000. Itu hutang betul nak pakai lagi. Nak pakai lagi. So betul. aku dah betul-betul, orang kata apa, ludah mati bapak, telan mati anak. Dah situasi macam tu tau. Then aku dah settle hutang supplier tu. I said nama dia aku dah lupa dah. Kedai tu pun dah tutup dah. Cakap, bos, ini RM5,000, macam mana pun I akan bayar dekat you. You bagi I time je. Lepas tu uncle tu out of goodwill, dia cakap okay. Cakap okay, never mind, go ahead. Lepas tu aku janjikan lah, setiap bulan aku akan bagi dia 500, 1,000 sampai aku habis bayar. Masa awal buka tu pernah tak terfikir nak bawa partner masuk? Awalnya aku tak fikir tu. Sebab apa? Kau macam bagi aku kan, aku nak ada orang yang nak percaya ni susah. Betul. Sebab apa? Partners ni you must have a gel. When you decide something, your partner should accept you. When the partner decide something, you should accept. Bukan accept biasa tau. You should like corridor. Okay lah. Kalau benda tu kalah, kita berdua. Benda tu menang, kita berdua. So pada awal memang sendirilah. Sendiri. So nak dijadikan cerita sampai 2017 aku try tak boleh. So, at one point aku cakap, alamak, I have to get out lah. See, and then I was like tengah grumble dengan member aku seorang ni. So brother ni, he's quite established businessman at that time. Then all of a sudden dia dengar-dengar, lepas 3-4 hari tu dia call aku. Aku offer kau 100k. Cakap, apa bang? Buat apa? Ni, aku tahu kau boleh pergi jauh, cuma satu je, kau tak ada duit je. Bang, apa gila ni bang? Aku cakap betul lah, aku cakap dengan dia macam ni. Ni abang ke Along? Abang. Dia kawan aku. My good friend of mine. Jangan abang Along, abang kan. He's good friend of mine and he's a owner of Money Changer. You have a good friend lah, Syarif. Actually, then betul lah Zul, aku rasa macam bulan tu macam anak aku lahir 13 hari bulan. At that time, I have no single penny to run my business. Orang call nak order, macam mana aku nak ambil order? Betul. I got no gut to take the orders, you know. Then brother ni datang, Syabik, I have a very big trust in you and I really love your business model. Come. Dia cakap dia offer kat aku 100, aku cakap tak nak. Give me 50 enough. Sebab aku takut. You know, the skeptical is coming into me. Aku cakap, bang, saya dah lah tengah down sekarang. And all of a sudden you come and give me 100,000. If I fail you, it's going to screw our relationship. Let's make it simple. You bagi I 50, I run the show. See how. Dia cakap, I won't get involved into your operation. You decide everything. That's where I start to turn. Daripada office kecil ni, aku move up to another unit, to a bigger unit. So I beli kata, kecil punya kata yang boleh. This is 2017? 2018, beginning, January. So 17 aku ni memang betul-betul struggling year, 2 years. So bila 18 ni masuk ni Muzul, aku mula nak belajar. Benda ni, printing ni is a deep sea. Every business, when you go in, when you dive deep into the sea, then only you know what is the thing kan. Sama juga hari tu aku ada tengok satu, apa nama,
dekat YouTube, ada satu video sea divers yang buat apa nama yang tunnel tu kan, dia orang masuk. Last kali ada air suction tu suck dia orang masuk. Seorang tu confidently dia keluar. Sebab apa? Dia dah ada experience. Dia keluar daripada lohong tu, dia seorang yang berjaya diselamatkan, yang lain semua mati kat dalam tu. So it is very subjective. Either you do or you die. Alright. So that's the thing lah. So 2018 come by, I shifted to the office that you come that day. So masa tu office kosong. Beli yang wajib perlu ada. Basic. Masa tu aku dah ada printer satu yang macam kau pakai tu. Printer tu lah my first printer in 2016. The first job I ran was for Datuk Syed, Datuk Jamarukan. Dia orang punya catering punya menu. The first job I still remember that because orang kata apa, cinta pertama lain. Job pertama, hasil pertama tau. So let me just get it right. So masa you started into 2010 freelance, you do quite well. Tapi bila you start buka sendiri, then baru you nampak macam, wow, ini realiti sebenar yang you tak nampak masa you buat freelance. Masa freelance kita dapat job, kita bagi job and you have your own day-to-day job, gaji tak ada masalah. Betul. Then 2015 you struggle, 2016 you struggle, 2017 you struggle, 20, then datang abang ni, so he pump in the money. So aku buat apa? Aku beli yang basic. Kau tahu, nak cerita lagi ni, belum habis. Dulu ada printer, kata tak ada. Ini pun satu kisah juga. Aku ada seorang cousin aku, dia kerja dengan aku. Nama dia Kadir. So aku dengan dia je lah. Dia dengan designer lagi seorang, Mat, nama dia Madi. Sekarang dia dah ke Melaka dah. Dia ikut bini dia kerja government. So kita orang 3 orang lah. So dapat order. Weh, nak potong macam mana? No, ambil motor pergi ke Brickfield, potong. Bawa balik office. Laminate tak ada. So all these hurdles tau. Kita orang belajar daripada sana. Oh, kalau kita nak buat macam ni, kita kena ada macam ni. Sebenarnya aku ni background courier. And all of a sudden ni macam kira bidan terjun kau tu. Kau tak ada apa, kau terjun dalam benda ni, kau tak tahu the basic necessity you need. Macam kita kahwin kan. Bila dah kahwin, kita tahu kena ada rumah, kena ada sofa, kena ada TV, kena bagi bini makan. Kalau tak ada jadi problem, betul? Betul. Sama juga, bisnes pun macam bini juga. Kau kena swap baru dia swap kau balik. So dekat sana aku belajar betul-betul. It was like Tapi do you actually masa 50,000 tu ada tak wrong investment, tersalah beli barang? Tak ada. Aku betul-betul careful. Aku betul-betul careful. Then aku buat apa? Aku go on, aku buat sampai 2018 hujung tu. Aku kumpul duit sikit. Tapi time 2018 aku kumpul duit tu, daripada meniaga tu aku kumpul duit, aku stock up barang sikit. Then aku pergi another step ahead. Aku buat apa? Aku beli cutter, stiker cutter. Time tu demand tinggi, Debo stiker cutter. So aku beli mesin tu 12,000 semua. So dulu benda tu memang orang kata apa, mahal. Benda tu ada demand. Sebab apa? Dulu label stiker orang nak print nak cepat kan. So aku beli yang tu. So stiker ni semua. Yes, label. Orang label yang makcik-makcik Jokowi daripada rumah lekat stiker yang tu. Aku beli yang tu, aku buat. Slowly the demand start to come up. But within my capacity, aku buat. Then 2018 settle alhamdulillah. 2019 goes on. That's where aku decide nak beli mesin. I wanted to buy a machine worth of 79,900 ringgit. Kau tahu apa cerita dia? Kau kenal Puan Sheila kan? Cikgu sekolah, cikgu English. Dia nampak aku kat Facebook. Aku tengah promote aku punya service. One fine day she call me, Syafiq, I want to order something. What is that, teacher? Aku nak order buku sekolah lah for canteen day. Alamak, okay lah, kan. So Mark Zuckerberg pun ada terlibat dalam bisnes you juga lah. Ya, betul. Mark Zuckerberg lah. Betul lah. Okay, Facebook lah. Okay. So lepas tu teacher Sheila call aku pun, dia ada dalam Facebook aku, dia tengok, dia call aku. Dia minta nombor telefon, dia call aku. What's that, teacher? Saya nak bring buku sekolah. So okay, can, no problem. Masa tu mesin macam kau lah. Kau tahu nak jadi cerita, aku toner tak ada dengan supplier aku. Dia punya cerita dia macam ni. Dia nak buat apa? Dia nak print buku. Dia nak. Okay, wait. Before that. This is supaya orang juga nampak macam mana Teacher Sheila tahu that you do printing. I was promoting in Facebook, my friend.
Okay, so I hope that benda ni dapat tips pada entrepreneur, right? Yeah. Kadang-kadang orang berniaga, dia tak nak bagi tahu dia berniaga apa. Betul. So macam mana orang nak contact? So, tapi I think this is good. So teacher Sheila, cikgu sekolah, he call you. Mungkin cikgu Sheila, I think dia tahu Syafiq dua perkara. Satu, goalkeeper sekolah. Kedua, budak yang nakal lah kan. Tapi dia call because of dia promote lah kan. Betul. Continue. Another thing, masa tu I was not very aware on self branding. Aku masuk pun promote je lah. Betul. Very basic. Then bila aku pergi tu, toner habis tadi. Toner habis. Yeah. Aku, alamak, staff aku ambil, bang, toner habis bang. Okay lah kau supplier. You got toner? Ayo, our yellow toner finish lah. Aduh, aku dah janji benda tu nak dapat hari Sabtu. Aku tak tahu nak buat apa. Then aku pun pergi cari sampai ke Brickfield, bawa toner extra yang aku ada ni. Pergi cari dekat seorang lagi punya kawan pakai mesin yang sama, exchange dengan dia, bawa masuk office, print pukul 4 petang. It took me to print only around 2 AM. Siap print dah. Masa tu stapler kita orang pakai manual stapler. So penat. Kau cuba bayangkan aku berhenti dekat Shell Balakong tu, aku menangis. Bukan aku nak kata apa, aku nak ambil apa orang kata simpati. Tapi betul-betul daripada deep in my heart, I said, habis aku hari ni. Maruah aku akan habis. Sebab apa cikgu sekolah tengok aku promote, ended up I screw up a job. Aku rasa teacher Sheila akan tengok benda ni. Dia tak tahu di sebalik cerita ni kan. So kalau dia tengok ni, mesti dia akan gelakkan saya. So tapi tengok tu teacher Sheila lah, dia bagi job juga lah. Dia bagi job. Then lepas tu dia siap bawa aku pergi kelas dia, intro aku. This is my ex-student. Kau cuba bayangkan, kau dah kena intro macam tu. Lepas tu kau kena pula I delivered. That was the best thing lah. I said, teacher, the delay will be there. You ask for 12 o'clock. Can you excuse me until 2? Okay. She said, okay. Then to 1:30 aku dah sampai sekolah dah. Aku cari seorang buat part time, punch 100 buku, potong, bawa pergi. Time tu potong kat luar. Mesin aku yang aku ada kat dalam tu, dia tak boleh potong buku, kemas. Pergi cari, potong, bawa pergi sekolah, dah settle dah. Then dia dah delivered. Aku dalam hati aku cakap, I need to buy a better machine. My demand is going up. So buat 19 aku ada apply loan sikit dengan Tekun. It was approved. Then aku ambil duit tu sikit, I kept for my rolling a bit. Then I invested into machines. I bought Konica, high end, nak kata entry level production machine. Then it was in December. Aku ada satu salesman daripada Konica ni. Nak cerita sikit pasal dia, aku nak selit ni. Perempuan ni, dia nama dia Annie. Aku pernah buat write up pasal dia dekat dalam punya Facebook. So then he very determined, very firm. Dia kata, I want you to buy the machine. Dia follow aku daripada 2018 Zul, without fail. Every month dia akan pacak depan kedai aku. Nak jual dia akan cerita, boss, this machine lah, this. Aku I have no demand right now. And dia datang juga. Dia datang, dia bawa bos dia. Dia datang, dia bawa siapa, mesti dia bawa. So, okay, kau dah nak sangat jual benda tu dekat aku, fine, aku beli. 2019 bulan Disember, aku apply loan. Bini aku cakap, no, you are making a huge mistake. I said, no, this decision will be a very right path. Bini aku cakap, no. Kita orang gaduh. Laki bini punya gaduh. Sebab apa? Kita orang dua partnership. Bila partnership, memang kena lah. Dia cakap tak boleh. No, I'm not going to give my name. Untuk ambil loan tu? Untuk ambil loan tu. Untuk pergi buat dekat Oryx tu. Lepas tu aku cakap, okay lah, one last chance. Give us a try, please. You take that risk sampai level tu that you have. So I have to convince my wife. But how do you know that is the right decision? Sebab Zul, aku dah cakap dengan kau tadi, kita tengah lepak tadi tu kan. Aku cakap dengan kau, bisnes ni kau kena ikut dia punya arus perubahan. Kalau kau tengok Nokia, kenapa Nokia lingkup macam aku cakap dengan kau tadi lah, dia tak nak buat perubahan. Kenapa iPhone can be a top notch handphone provider, manufacturer? Sebab iPhone has
ultimate function. Kenapa you punya recording purpose pun you pakai iPhone? Sebab dia punya teknologi, dia punya recording, dia punya kamera. So same goes. Printing ni sama juga. Bila you provide something, you must have the facilities. Correct. So Zul, to be very, untuk you punya industry, you nak beli oxygen mask, will you buy cap kiau or you will buy a good one? Tak boleh lah kan. Kita mesti nak cari the top in the industry. The top in the industry, definitely the top in the industry, they will have all the facilities to cater your requirement. If you go to a smaller company, they couldn't cater you. They might be giving some other people. They can't give you a competitive rate. Betul. I'm not condemning other, tapi kita harus bagi dia orang peluang. Tapi kita pun kena juga berubah, ikut dia punya arus perubahan dia lah. Because printing macam tu Mira kan. Satu ketika dahulu printing semua benda cetak lah kan. Surat khabar sekarang dah tukar jadi newspaper. Kad kahwin, kalau dulu zaman kita kahwin dulu siap beli Indonesia nak beli yang tebal keras. Sekarang kad kahwin invitation guna WhatsApp ya. Okay, betul. The industry kena evolution. Okay, Zul, macam aku kata tadi, evolving together with the time. There's a saying dalam kita punya school quotes, when time change, people change. Right. If you do not want to change, you start. If you do not want to change, people change you. Correct. That's it. So, macam aku kata, evolving ni sangat penting. Kau cakap, okay, you cannot be choosing your customers anymore like those days. Now, customer choose who they want. So, in order for you to do such a thing, you kena pastikan you ada benda yang dia minta. Contoh, sekarang ni you cakap evolving, okay, sekarang e-card. Even AGM punya buku pun sekarang semua pakai e. Betul. So that's where people like me comes in, Zul. Kita orang ni bukan a huge factory, but kita orang ni service provider. Kita print ikut permintaan, print on demand. You nak 10, kita buat. You nak 5, kita buat. That's where my facilities will assist your demand. So that was you betul yes. fikir buying that machine at 79,000 will be the right call. Yes. That's where I started to foresee the future. Because of what, but I didn't foresee COVID will come. Sebab I dah boleh buat some prediction. Okay, the business is going in that manner. Sebab apa? I'm a type of person, I don't sit there and just see and hitting up my chest. So kita kena keluar, kita kena study market tu. Kita tengok apa orang buat. Kau tengok aku punya competitors, you should value your competitors. The mistake usually people does is they don't value their competitors. Okay. Dia alah dia. Sebenarnya seorang kompetitor kau tak boleh kata dia, tapi kau tak tahu dia punya capital, dia punya kemampuan, Betul. Kemampuan. Orang always underestimate their competitors. That's where the slack off happens. So people like me, I maximize their knowledge. I pergi, I tengok apa dia orang buat, pergi exhibition sana, belajar. But when I go to exhibition, really open up my mind. Oh, this industry is heading to this. Okay, bila you cakap pasal evolving, berubah. You tahu tak, bila kita boleh detect benda ni, kau tahu tak yang dulu kan orang print AGM report, we used to get order 500, 600. Ya, ni lah buku laporan. Buku laporan AGM, okay? At one point, sampai lepas COVID ni, benda tu mula menurun. 50, 200, 100 permintaan macam ni. So, maksud dia orang berubah kepada E. So, permintaan hanya lebih terjurus kepada permintaan yang kecil. So, that's where people like me comes in. Macam kad kahwin. Dulu ada kad kahwin, orang pergi ke Indonesia bawa masuk, buat kat sini. Even orang India Muslim kita orang ni pun, dia orang pergi ke India, Bombay, beli kad. I used to do that. Pergi ke India, dia orang pergi ke India, beli, bawa masuk, import masuk ke Malaysia, far way cheaper. Betul. Cheap sangat. Benda tu sangat murah. Ekonomi punya skill dia ada banyak. Skill. Dia buat dalam 2,000 kad. So, kita orang punya kerja adalah kita orang macam labor lah. Lekat, print dia punya inlay, itu je. Lekat. So, to complete the whole thing, will cost them, kalau dia buat kat Malaysia benda tu, benda tu berapa? Dalam RM12. Dekat India, dia orang beli masuk dalam RM5-6 je. They are saving about separuh lebih. Almost about 70% kan?
So benda-benda macam ni lah. Right. So David, kita patah balik. Semua penjagaan dia punya test lah. Macam mana you betul-betul sustain, syarikat berjuta ringgit pun boleh tutup, boleh maju dan apa. It's actually the testing ground adalah PKP. PKP, right? PKP sambung. So how does Rihanna buat masa PKP? Zul, ni soalan best ni. Aku nak cerita. Okay, PKP ni kau dah tahu cerita mesin tadi kan. Aku sign benda tu. Aku dengan wife aku come to understanding to acquire the machine was in 20th December 2019. Aku still ingat lagi. Okay, sign. Any, come and collect the document. Any pun datang. Boss! Very good. Selepas setahun dia pergi. Setahun. 2 tahun. So, dia dia datang. Dia ambil dokumen dengan aku. Pop! Kau, boss, your loan problem. Loan problem. Why? What happened? Rupanya aku dulu kan 3 tahun aku tengah bersusah ni. Adalah some bank areas yang kita tak dapat nak ni. Lepas tu, adjust. Okay. Last kali Konica give assurance to offer the loan, then it was approved. Ni bukan aku nak kata nak sedapkan cerita the reality. Saya tak sedap. Whatever I tell you is based on my personal experience, where my people, they are not willing to listen my story. But bila aku kena macam tu, aku feel alamak. Dalam hati aku, it's gone, man. So bank rejected the loan? The Oryx rejected my loan. Then aku cakap, okay, tak apa, kita try. Konica comes into the picture. They said, okay, we will assure on this. Give. Dapat loan, loan approved in January. Kedebak semua. Mesin sampai dalam 8 hari bulan hingga 10 hari bulan Februari. Betul-betul lebih kurang lah dengan time kita ni. So betul-betul 3 minggu plus minus. Masa tu dah ada lah, kita dengar ada sesama ni bagai kan. I don't take it serious lah. Kita ingat dia macam SAS. Kan, come and go kan. Kita ingat lah. Betul. Bukan saya pun tahu. I want the same shoe with you. Alright, good. Okay. So bila aku fikir benda tu, okay, done. Aku ingat lagi, I went for a wedding. My wife punya nephew punya wedding. Masa kau pergi wedding tu, aku just nak out of topic sikit lah, cerita lawak kan. Benda PKP ni, kita orang kan family members, we were standing at the corridor to welcome people. Aku salam dengan pakcik ni. No need. Why pakcik? Oh, you know there's one flu coming into attack Malaysia, you know. If I salam you got the flu, how alamak, dia buat aku takut lah, aku dah panik. Okay lah pakcik, it's okay, thank you, welcome. Aku bagi dia duduk. So masa tu pun kita relax. Okay, tak apalah. Dalam masa tu, masa awal Februari, Mac, his wedding was on kita orang dekat Lostar 789 dekat Penang. So balik hari Selasa tu dah balik, dah start kerja, training semua bagai. Ada desas-desus kata nak PKP lah, itulah, inilah. So cun-cun 16 hari bulan, masa aku nak tutup kedai, sale aku hari tu, honestly speaking, was RM350. So that money doesn't even enough to cover my machine. So aku cakap, okay lah, hari ni besok PKP, besok kita duduk lama-lama dekat rumah. Aku duduk kat rumah, aku tak tahu nak buka office ke tak. Lepas tu beranikan diri pukul 10, call cousin aku, kedeh, jom buka. Kita orang pergi sampai ke depan office, buka. Cousin aku ni pula sangap. Dia buat apa? Dia pergi buka pintu, dia pergi buka lagu kat atas kuat-kuat. Polis datang. Masa BKP. First day. Sorry, second day of BKP. First day kita orang tak keluar. So, duduk dia buka semuanya. Cakap, kenapa kau buat gila? Tak ada bang, boring. Kalau tak kau boring apa kau? Polis datang. Dia datang, okay, saya bagi awak 10 minit je. Better get out. Kau keluar daripada sini. Ya, cousin you can you think what? Printing essential business ke? So, kita orang buka. Masa tu kan tak ada proper guidelines tu. Tak pernah tau. I think there's something that we can tell our generation cucu-cucu. Mereka takkan rasa lockdown ni apa lah. So, we have experience. My son has experienced it. Anak aku semua depressed. Dia orang tak boleh nak keluar, nak enjoy. Especially my youngest. Dia susah. Dia
Tak macam abang kakak pergi luar enjoy main kat taman, tak ada. She was 2 years old, 2 tahun. Betul. Dia miss that the moment lah. The moment kan. So polis terus tutup Polis baik tutup. boleh bagi warning. Dia masa tu kita pun kerajaan tak keluarkan guideline lagi Sul. So bila dah macam tu, okey lah, fine. Ditutup, aku cakap habis lah. Aku balik rumah, tengah duduk, tengah fikir, masa tu buka Netflix. Aku tengok, bini aku cakap, saya dah kata, jangan. Saya dah kata. So, dia aku kau kena standby lah. Boleh je dah. Dia nak tembak aku cakap, you relax sekejap boleh tak? I dah lah tengah stress. You please. Later we talk. Okay. No, I told you no. Belah. Malah nak cakap. Kan ada pepatah kata perempuan tak pernah salah. Betul. Itu betul lah. Okay. So, aku buat apa? Aku cakap, okay, fine. Never mind. Let's talk later, aku cakap dengan dia. So, aku tengah tengok TV, layan. Lepas tu aku gedik Facebook. Gedik, tengok. Lepas tu, tiba-tiba aku nampak dalam Facebook tu, ada satu brother ni. Dia keluar satu listing. Pencetak aktif sekitar Selangor. Okay. Nama dia Fitri. Dia base kat mana ni nama dia? Banting. Nama dia Brofit time tu, Brofit. Even masa baru-baru ni aku ada buat write up satu, aku ada include nama dia kat dalam tu. So dia cakap, bro, aku check dengan dia lah. Ini berlaku pada minggu pertama tu lah. So aku cakap, bro, boleh tak include nama saya? Boleh bro, tak ada hal. Memang tak kenal Fitri ni? Tak kenal. Just memang randomly ask. So aku nampak dia keluar benda tu, aku tanya kat dia. He said he agreed without any hesitation. So aku okey lah, jalan. Buat. Lepas tu dia keluarkan nama aku. Then this listing was blasted to all over Selangor. Masa zaman PKP tu, siapa nak PKP printer? Ya. Yeah. Kan zaman PKP dulu orang buat label stiker semua bagai kan. So kita orang buat. So bila buat, time tu orang bagi sumbangan makanan nak lekat stiker. So orang kata apa, when there is a problem there is an opportunity. Yes, correct. So as a businessman, aku cakap okay, this is the right chance. Tembak Syafiq, aku call lah Abil, grafik aku. Bil, buat abang satu poster. Promo harga gila-gila down me. Bang, ya betul abang ni, boleh menjaga ke? Alah, kau work from home je lah. Cakap, okay. Alright, buat. Kita orang buat benda tu, dia buat, aku blast. So aku dah tahu ada lubang. Lepas tu aku buat apa? Aku blast dekat community group Taman Medan. Lepas tu Taman Datuk Arun, lepas tu apa nama, Kampung Lindungan, Bandar Sunway. So the people, semua dia area within my vicinity. So kita orang buat the inquiry starts to come. So when the inquiry starts to come, we managed to print almost about 20,000 pieces of sticker a day. A day? A day, 20,000 pieces a day. Adakah ini lebih baik daripada before ni? Lebih baik, definitely. So as I mentioned to you, we made turnaround during PKP, Zul. So, you bukan saja survivor, you are actually berjaya. Betul Zul. Sebab orang kata apa, when you see the problem as a good opportunity, orang kata apa, when you turn a good problem, when you turn a problem to a good solving, you will be. Business is about solving problem. Yes. The puzzle, I mean, you should turn the puzzle correctly. So benda tu sangat penting. So for PKP semua orang stop order stiker, then you start boom pada situ. Yeah. So kita orang start slowly buat, pergi jumpa orang. Aku WhatsApp je. Semua order. I nak buat stiker. Boleh. Paper aku beli macam mana? Kau dengar sini cerita aku beli paper ni. Aku rasa orang tak tangkap aku lah. Cerita dia macam ni. Aku register Lalamove. Aku ambil booking aku pergi sampai ke Brickfield ambil paper. Pergi bawa masuk paper, stock up dalam office. Aku buat sampai ke situ. So, at one point, dah terlalu busy, aku dah tak boleh buat. Aku hire Lalamove, kita orang buat. Okay. Nak ambil paper semua ambil. Last sekali, kita orang pergi apply yang MITI tu, dapat. Essential. Sebab kita orang kan buat packaging. Pack condom. So you look at it lah. Itu packaging lah kan? Packaging lah, label sticker packaging. So kita orang buat 2020 we work all out and used to have about 4 to 5 staff. Aku tendang keluar 3 orang.
Cakap, please, saya minta maaf. Saya dah tak boleh tanggung. Ada seorang tu menangis. Aku cakap, kalau awak menangis dengan saya, siapa nak dengar saya punya tangisan? I'm not being sarcastic, but I have to tell her the truth. I will pay your 2 months salary. Saya cakap, I bayar you 2 bulan. It's good for you to sustain for 2 months. Go and find another job. It was very hard decision Zul. Sebab apa? It's not easy lah. It's not easy. But I have to make sure that my company sustain. I need my trusted lieutenants with me. So these 2 people, with these 2 team, we tag along, kita orang jalan. We guide our path properly. So kita orang pergi cari sale. Orang nak jalan boleh. We never say no to any job. We just jalan je. Jalan. Ambil saja. Ambil je. Kita orang jalan within our capacity. So 2020 pun dah habis. 2021 adalah sikit kelonggaran. So 2021 we started to do, ada normal, ada PKP Februari, PKP lepas tu dia buka. Dia dah PKPD, PKPD ikut daerah, tutup semua bagai. Tapi the travelling is restricted. So Zul, kalau aku tak beli mesin tu hari tu, can I grow? Lagi dah tak ada buat apa-apa lagi. I'm gone. So, orang kata apa? Ini orang kata nasib. Allah Subhanahu Wa Taala pernah kata, apa yang aku nak bagi ni, ikut kau punya kadar dan ikut pada rezeki kau. Jangan gelojoh dengan rezeki kau. Kalau itu bukan rezeki kau pada time itu, pada waktu itu bukanlah hak kau. Allah dah nafikan hak kita. Kalau kita ambil tu. So maksudnya, dah time tu, hak aku dah ada kat sana. Aku pergi grab lah. So that's where I was like firm to fight back with my wife. I said, we should go. I told my wife, you see, kalau tak ada, I'm gone. Kita dah jadi papa kedana tau. Aku cakap betul dengan dia. I was very blunt. I said, kita dah jadi papa kedana. Siapa nak tanggung anak-anak? I be like helpless man. Kat time tu kan, lepas tu 2021, the money that I save, and then another 1 year, sampai 21 hujung tu, aku beli mesin. Aku tambah lah mesin. Tambah lagi lah. Aku tambah. So, 2020 aku tak buat apa-apa, aku kumpul duit. 2021 pun aku kumpul duit. Aku pergi exhibition, aku buat shopping spree. Aku beli mesin yang aku perlukan. Mesin pertama yang aku, time ni bini aku, dia beli. Ni time ni best. Masa ni aku pergi dia lebih. Aku pergi kat MyTech. So kita orang tengah minum kat MyTech kat luar tu, kopi dia sedap. Aku dengan bini aku ni suka minum kopi. Tengah duduk-duduk tu dia cakap, rubber stamp okey tak? Kenapa? Kita tak ada demand. Tak ada. Tadi dia cakap tu, kira dia punya margin tu tinggi ya. Sudah. Nak beli ke? Why not? You can make money. Sekarang kau nampak duit, kau dah boleh nampak make money. Then, aku cakap, okay, fine. Alright, let's go. Pergi, bos, berapa ni? 5,500. 5,000 saya ambil. Aku bayar cash, aku ambil. Yelah, macam tu kan, ada cash ni je kan? Ada cash. Aku cakap, 5,000 saya ambil. Lepas tu, balik tu, set up printer, set up tempat semua, diorang dah deliver lah. Then, I buy another machine. Aku punya lamination. Sebelum ni aku pakai manual je. Lepas tu aku beli lagi satu, aku tambah lamination. Lepas tu name card semua aku dah buat in-house public. In-house dah. Kau nak name card sejam pun aku boleh buat. Kau nak rubber stamp pun aku dah boleh buat. Maksudnya, sebelum ni bisnes aku hanya limited to certain things. Sekarang dah terbuka. Lepas tu, lagi aku pergi 2022, aku beli mesin apa nama dia, hydraulic paper cutter. Untuk precise cutting lah. So benda ni memang aku dah lama aim. So it happens in 2022. So 2021 kita orang dah beli, semua settle. 2022 kita orang dah beli mesin tu. So aku beli mesin ni dekat bulan 10, bulan 11, bulan 8 tu lagi. 22 dalam pertengahan tu aku dah beli hydraulic cutter. So within 6 months span lah. Kita orang beli mesin tu, kita orang dah ada dah. So lepas ni dah tak ada cerita nak pergi hantar dekat luar dah lah. Semua potong kat dalam je. So now currently you can actually run A to Z lah semua. Betul. Kita orang buat semua. A to Z. Even like apa nama Zul, nak diceritakan lagi 2020, 21 semua cerita struggle je kan. Okay. Ada sweet moment juga kan. So orang kata apa, dalam setiap
dugaan tu mesti ada dia punya kebaikan. Di sebalik keburukan ada rahmat dia kan. So sama juga. So nak dijadikan cerita, 2021 aku complete with not flying colours. Kita complete with a good ending lah. Even 2022 was a huge turnaround untuk kita orang. So kita orang dah decide everything need to be proper. That's why I start to hire team. Kita orang pergi ke human capital. Kita start, you know, the growth is not only machines. Betul. Machine ada tak apa. Coach aku, Dr. Uremi, dia kata, kau pandai, kau pun kena ada orang pandai. Kau tak boleh ada orang bodoh kat tepi kau. Tak ada orang pandai tu dia akan jadikan kau bodoh sekali. Orang bodoh, kalau kau ambil orang bodoh tu dia akan bodohkan kau sekali. So lepas tu that's open up my mind. Betul aku tak ada team. So that's where aku time tu pun kita orang punya management was a bit clumsy. Time tu pun A to Z aku buat juga. So aku pun buat collection, aku pun pergi jumpa klien. It happens until 2023 sampai last year. So A to Z pun aku buat. Aku pergi jumpa klien, aku pergi minta collection. So kita tak ada power separation. Maksudnya the trust is not there. Kita orang tak dapat nak bagi membezakan kepercayaan tu tak dapat di-gain. Boleh ke dia buat? Selama ni aku yang buat, aku pandai. I went for the training 2022, teach me a lot of things in terms of nak expansion, tapi tak ada idea. Kau ada circle tapi kau tak ada idea macam mana nak buat expansion. So I started to realise I should attend something. So I decided in early January 2023 to attend one course. It was held in in May, bulan Mei, dekat sama-sama hotel dekat KLIA. So dia punya trainer tu nama dia Uremi Muhammad Noor, Black Coat nama dia. So before siapa yang ajak you pergi that khusus? Sebenarnya macam ni Zul, aku at first I was very skeptical. Boleh ke pergi belajar ni? Diorang, kau tahu lah, was very typical. Pergi ni diorang will do for their gains. Faham tak Zul? Betul, ramai yang entrepreneur kat luar sana, dia perlu grow tapi dia tak nak pergi. Masalah dia okay, macam Dr. Azizan, he is master of marketing. Dr. Azizan punya tips untuk marketing, no one can champion. He can sell even a stone. He can make you to sell a stone. You must choose the right master. Kau nak jinakkan singa, kau kena ada good master lah. Ini kau nak jinakkan singa, kau tak tahu macam mana, betul? So sama juga, aku pun ada mentaliti tu. Diorang ni nak cekau duit ni, pergi kursus lagi, ajak seminar. Then nak dijadikan cerita, sembang dengan member. Tengok member pergi sana, pergi sini, bayar 3,000, 4,000. Tengok, not bad. Ada input. But the failure comes to those who didn't apply. Kau pergi training macam mana pun, CPR, tak apply macam mana orang nak kiok, kau tak reti buat. Tapi kau ada knowledge, kau tak practice. Tapi kita patah balik lah, Dr. Azizan the best marketing. Tapi Dr. Azizan the best CPR lah. The best CPR. Tadi I just gurau. So back to, so the idea now you went, you memang skeptical, tak nak pergi awal-awal. Betul. Tapi you tengok orang pergi, then you tergerak hati. So your first one tu free ke berbayar? Tak ada. Aku pergi ni, aku bayar 1,500. Dalam tak nak. Sebab apa? Zul, aku dalam hati ni aku cakap, Syafiq, kau ni dah susah lama sangat ni Syafiq. You should go and attend. 2022 Marina ni dia dah join dengan aku. Marina, staff aku seorang, nama dia jaga aku punya finance and HR. Dia dah join. Cakap, Marina, aku nak pergi kos ni juga. Bayar. Terus bayar. Dia bayar. Cakap, cik, betul lah. Dulu dah lah kutuk. Kau perli aku. Dia cakap kan. Dia cakap, tak adalah. Kau pandai. Aku ni tak pandai lagi. So macam mana aku nak pandaikan korang? Aku kena pergilah. So pergi. Tahun lepas, dia buka mata aku. Betul-betul aku cakap dengan kau. That's where dia cakap pun benda yang sama. Kau belajar tak guna kalau kau tak apply. So aku pergi, aku duduk. He was like very skillful dalam administration. Dia pandai operation. Dia tahu
Apa nadi bisnes? Nadi bisnes ni sebenarnya dua benda. Satu account, satu lagi kau punya sales. Kalau dua-dua ni kau tak maintain cantik, semua lingkup. So, bila dia cerita pasal accounts dengan sales ni, hati aku betul-betul tergerak habis. I should do something. Then, aku masuk office. Kau tahu, aku during his program, Zul, aku dekat sekolah pun tak menulis macam tu betul. Mr. Pelendron kan, dia ajar BM. Kita duduk keras kan, betul. So, pergi dia punya kelas, tulis. Aku balik office, aku buka, aku tulis dalam 20 muka surat, 30 muka surat. Non-stop. Content. 2 days, orang kata apa, aku tak nak lepaskan peluang ni. Saya tak nak lepaskan peluang ni, saya gain back everything. When I sit down, I saw Balik buat summary buat summary. Hebat. During that time also, I write down. Aku tulis, aku buat. Lepas tu, okay, fine. Kalau aku tak amalkan benda ni, 1,500 aku rugi. Betul. Aku balik, okay. Masa tu aku reshuffle stuff. Staffing aku reshuffle. Ada seorang ni, graphic designer ni, dia tak pandai. So, very slow. Okay, sembang-sembang dengan dia, pernah kerja sales. Okay, transfer, masuk sale. So, benda ni, I give myself dalam 3 bulan untuk reshuffle semua. So, Syam ni aku transfer dia daripada grafik pergi sale. Ni ilmu yang dapat Macam pergi khusus tu, aku transfer dia. Okay, sekarang ni tunggu. Kau dah settle kat sini, kau tunggu aku datang balik dengan kau. Aku bagi dia satu cool down period. Aku pergi settlekan grafik. Yang sebab apa aku dah tarik satu tenaga daripada grafik. So grafik dah, orang kata apa, patah satu kaki lah. Lepas tu aku fill up balik benda tu dengan lagi seorang. Aku pergi follow fokus kat sale. So, the miracle happen bila kita fokus kat sales. So, that's why I understand. You can't be seeing everyone. You must have someone to see everyone. So, maksudnya, kau kena, kalau kau ada 5 orang ni, kau seorang kau boleh jumpa 5 orang. Kalau 5 orang, boleh jumpa dengan berapa orang? 25 orang. So, that is the basic mathematics kat dalam tu. So, masa tu aku tak tahu. Kalau aku tak pergi course tu sampai kesudah, aku takkan tahu macam benda. You seorang-seorang je Pak Sil? Seorang lah. Jadi delivery pun seorang. So, lepas tu, buat delivery. Dulu semua barang kau hantar sendiri. Lepas tu, betul lah, pergi hantar. Efficient ke? Lalamove. Sekarang 101% kita orang guna Lalamove. Tak, dulu dia tak, ada banyak sebab you takut. Tapi apa reason sebenarnya you takut? You want to save cost or you don't trust? Bukan trust, money. Nak jimat. Tapi sebenarnya bila dah kira-kira, sebenarnya lebih jimat kalau kita outsource. Betul. Sebenarnya kalau kau ambil satu rider, contoh Lalamove, kau ambil satu rider ni, kau kena bayar dia berapa? Basic salary in Malaysia now RM1,500. Campur dia punya EPF so-so, gedebak-gedebuk, dia punya apa petrol, dia punya wear and tear, semua kau kena tanggung. At least RM2,500. With Lalamove, you can save half of it. I'm spending a month about RM1,300 for Lalamove overall. Jimat tak jimat? Ada kalanya it goes up to 1,600. Tak pernah sebab sale pun masih banyak lah, order banyak je. So kita tak nampak the pinches lah. Kita boleh sustain. So aku buat mula trust on my staff. When you start to trust your staff, that's where the growth will happen. Bila staff tu dah kata, bos aku ni percaya aku lah. So they will do, orang kata apa, bos aku selalu guna perkataan ni, bila kau dah bagi sesuatu tanggungjawab, dia akan buat benda tu extraordinary untuk kau. Dia akan bagi 101% untuk bagi benda tu jalan. Dia pun ada sense of belonging of the company lah. Kita rasa macam dia kerja, dia rasa dia part of the team. So, kita buat macam tu, I approach in that manner. So, then I expanded my team. One by one, aku buat. Lepas tu aku ambil seorang lagi. Buat indoor sales. Entertain walk-in customers. Entertain walk-in customers. So, satu aku buat dia punya expansion. So, now kita orang ada dalam 13 orang macam tu. From starting dahulu, ada orang dikeluarkan 2 orang, tinggal 2 orang saja. Now you have expanded to 13. 13 of us. So 13 orang. So far okay lah. But for our size of business, 13 people is okay. But untuk full-fledged printing, kalau kau nak buat yang betul-betul cantik, you must have a good
strong force. Kalau tidak kau tak boleh comply permintaan customer. Tapi untuk makluman semua rakan-rakan viewers, masa kita rekod ni semalam Syafiq Rahman baru saja dapat award. Tahniah, congratulations. Award apa nama award tu? Alamak, aku benar lupa lah. Okay, emerging entrepreneur in digital and inkjet printing. Tahniah Syahbaz. Thank you. So orang mungkin tak nampak, orang nampak kejayaan tu, tapi kita cerita lah. Macam mana nak sampai tu bukan senang lah. Betul lah. The journey, orang kata apa? Journey tu sangat penting lah Zul. I mean, along the journey, macam kita naik train lah. Kau naik train, kau nampak benda tu cantik. Tapi, di sebalik kecantikan tu, kita tak tahu apa yang ada. Sama juga journey kita nampak Dr. Azizul Syafiq bawa. They are living a good life. Tapi, dia orang tak tahu the struggles, the hurdles that we have encountered during the stage lah. The early stages. So kita akan tahu lebih dalam macam mana dia start sebagai seorang entrepreneur, supaya orang di luar sana yang ingin jadi entrepreneur juga boleh belajar. Tapi kita rehat sebentar dan kita kembali untuk segmen seterusnya. Alright, kita kembali kepada segmen kedua. Tadi kita dah pergi dive in macam mana Syafiq mula berniaga, macam mana perniagaan, macam mana Rena start, macam mana dapat award. So kali ni kita nak lebih santai lah. Kita nak pada viewers yang menonton di luar, mungkin boleh dapat tip-tips tadi, mungkin dapat belajar. Kadang-kadang ada orang nak masuk dalam industri printing, contoh. Do you advise them to join printing industry atau tidak? Bagi saya lah Zul, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Okay, dia bergantung pada passion kita. Orang kata apa, kalau okay, benda ni macam ni, I always tell my staff, if you do it 100% as what you want to tickle your girlfriend, you will be succeed. Betul lah. Kita dah nampak I mean I always give a practical example to my staff. I said, boss, how? I said, you can. So, masalah dia, you punya tu tak all out. 101%. Sama juga orang nak berniaga ni senang. Dia dah tahu dia nak benda tu. Tapi, try alai-balai tak ada. Macam sama juga kalau kita nak tackle satu awek tu kan. Contoh, masa kat sekolah, pakai semat kan. Pakai tancur, kau sikat kemas dulu. So, this is how you try to tackle the girl. Same goes to the business. So, kau kena tahu do's and don'ts. Belajar. So, bagi aku senang je. Kalau kau nak buat, do it all out. Okay. Pergi, dive in, do it or die. Okay, just you share. Correct me if I'm wrong, Syafiq, you are not a graphic designer. Betul? Betul? Tapi you pergi join industri yang memang perlukan graphic designer. Betul? So, kadang-kadang ada orang, dia takut nak buat sesuatu tu. Aku tak pandai tu. Tapi you have proof to everyone today, you doesn't need to become a graphic designer, but you can become a printer owner. Okay, Aizul, I met one guy, my friend. Very simple. Okay, let's talk big. Okay. Sunway Group, Tan Sri Jeffrey Chia. He's a doctor. Is he a doctor? Kan. But he's running one of the successful medical center in Malaysia. And he hired a special people in medical line. Orang yang pandai medical, orang yang pandai dalam bidang tu, dia ambil, dia bayar dia a good lucrative remuneration given to run the whole show. Dia punya kerja invest duit je lah. Sama juga, I'm a businessman. I go and look for a good graphic designer. Betul? I pay them a good money to settle my job. So for me, I become a visionary. Correct betul lah. Kita kena jadi visionary lah. Macam Tan Sri Jeffrey Chia, dia visionary. So, let's talk about Tan Sri Ananda Krishnan. Is he a telecom guy? Tapi dia pegang Maxis He own Maxis. How he own Maxis? If Tun Dr. Mahathir didn't open an avenue for him. Sama juga. Kalau orang tak bermaksudnya orang yang tahu saja boleh buka. Sebenarnya sesiapa pun boleh buat apa-apa bisnes kalau dia ada kemahuan. Untuk belajar, untuk deep dive, untuk pergi buat dengan passion.
So another matter, all this supported with money. Oh, ada ni duit tak ada pun susah agak. Right. So sekarang ni kita pun dah dengar tadi awal-awal cakap indah khabar dari rupa. Okay, apa kita berniaga kita tak tahu, jangan expect macam dalam TV lah. Kan buka company, banglo, driver semua kan. So what do you want to advise to orang-orang nak berniaga? What dia orang kena prepare sebenarnya? Sebenarnya mentally don't over expect. When you got money, don't go for lavish life first. Itu yang paling susah kot. Sebab apa? Aku ada seorang kawan ni. Dia selalu cakap, nanti off the record aku akan bagi tahu siapa orang tu. Dia ni memang power. Dia memang kawan aku. He own a restaurant. Dia ada 2 restoran je dekat dalam Malaysia ni. Dia punya restoran ni memang padu, sedap and well known among our KL people and Selangor. Dia cakap dekat aku, Syafiq, engkau kaya tak penting, company kena kaya. You get what he means or not? Dia kata kau kaya tak penting, kau kena kayakan company kau dulu, lepas tu kau boleh kaya. Bila kita dah kayakan company akan kayakan kita. Alright. Betul right? Sebab apa? The money is churned to your company account and you get as a salary. So as a director, we take a salary. And currently, I engage my brother-in-law. He was ex-CFO of Puspacom. Oh, okay. Okay, Mr. Mujib Rahman, I hired him. And I'm paying very good money for him to advise me financially. And this year, we are restructuring the whole financial system in our company. So, kalau financially kau tak strong, kau tak ada account team yang padu, macam mana kau nak bagi jadi benda ni? So, kita as a businessman, kita kena ada disiplin. So, disiplin yang aku tak ada pada awal tu, hanya ada dekat aku lepas 7 tahun. So, maksud dia, siapa-siapa pun boleh buat business ni. Tapi satu je, macam mana dia nak bawa benda tu? Tak boleh lah kau nak pergi buat benda tu, aku nak ni, aku nak tu, tak ada. Kau kena disiplin. Ada duit, take a salary first. Let the company grow the money. Itu anak muda kena faham lah. Macam mana nak hold dia punya nafsu tu, nak beli kereta baru. Tiba-tiba sekarang ni lifestyle baru, orang naik basikal lah, main motor besar lah. Kau nak main boleh Zul, tak salah, itu memang duit kita. Tapi duit after 5-6 years, you should enjoy your thing after the nampak tu dah berhasil. Dah hasil tu, kau dah rasa dah konsisten, kau pergi enjoy benda tu, then it's different. Kau hasil tu tengah berbuah tu, kau pergi cabut, kau rasa akan ada buah lagi ke? Tak ada. So that's the most common mistakes that I see that people does. Tapi kadang-kadang orang pun takut guru di langit tanpa yang dah buang kan. Dia dah belanja dulu, belum dapat job, dah belanja, dah expect. Aduh. Okay. Have you pernah dalam sepanjang hidup kejaya niaga ni tiba-tiba rasa macam nak quit? Tak ada tu. What your advice if orang tiba-tiba nak berniaga? Ramai orang separuh jalan halfway rasa give up lah, nak berhenti. Bagi aku sebagai seorang peniaga, we don't talk about as a printer, as a business people, as a business owner. Printing tu just produk lah kan, I mean benchmark lah kan. Tapi bagi aku lah sebagai seorang orang yang berniaga, ini adalah punca rezeki kita. Dekat mana kau kena pergi cari rezeki, kau nak tutup punca tu, kau rasa dekat sini kau tak boleh buat, kau tutup benda ni, kau pergi kat tempat lain kau boleh buat. So memang tak boleh. Do it with passion. Buat dengan sepenuh hati. Bagi aku, setiap hari adalah bermuhasabah diri. Setiap hari, bila aku balik kerja, aku akan fikir apalah kesalahan aku hari ni aku buat. I try to orang kata apa, to manage, to correct it. Okay, ni hari-hari aku buat. So, lagi satu, bila kita cintakan bisnes kita, kita takkan ada feeling nak tutup. Lagi satu, orang yang selalunya tutup bisnes is always a con man. Dia tukar-tukar. So, orang yang betul-betul buat bisnes ni dengan sepenuh hati ni, dia akan jalankan perniagaan ni dengan terbaik dan memberi yang terbaik pada orang yang ada dengan dia. Contoh, kita boleh bagi macam KFC, kalau kena Sanders. Dia kalau dia tak, orang kata apa, dia tak bersemangat, dia kata tak apalah, setelah berkali-kali dia cuba, umur 65 baru succeed. So kalau dia
Sebab apa dia boleh buat? Sebab dia ada kemahuan dekat dalam hati dia nak berjaya dalam hidup. So ended up benda tu it been passed down the baton to the shareholders untuk jalankan benda ni. Sama juga kita kena ada visionary dia. Maksud dia macam aku cakap tadi lah, kau kena jadi visionary lah supaya kau tak boring. So where you see yourself or your company in 10 years from now? I've been seeing him as a visionary. I won't be seeing that I'm a businessman. I'm a visionary. I'm setting a vision in 10 years time. I want to be like to hold a lot of shops with all the facilities with me. Last question sebelum kita habis, tuan-tuan. Syafiq, if you can go back, turn back time 20 tahun lepas, if you can talk to the little Syafiq, what advice will you give to yourself? Okay. Syafiq, kau kena buat bisnes daripada awal. Bukannya umur. Aku buka bisnes ni umur ke 32. 32. And you still think 32 tu lambat? 32 tu lambat. So, secara full time tu aku turun umur 32. Sekarang umur aku dah berapa dah? So if you can advise yourself, you will say, you should start early. Should start at 25 or 20. That is the ideal age to start a business. Where you have energy, babe. Kau ada energy, kau boleh run. Sekarang ni 40 nak lagi, boleh. Tak laju, tak selaju orang umur 25 lah. Kita boleh berlari juga. Kuda tua makin padu. Kita mungkin padu daripada segi knowledge. Tapi daripada segi kelajuan, they can champ us. Itu je dia punya difference. So kepada anak-anak muda yang ingin mula berniaga, jangan rasa 20 tahun itu terlalu muda untuk mula, sebab kalau Syafiq boleh patah balik, dia akan advise pada diri dia sendiri untuk mula awal. So kami daripada podcast channel Dr. Aizul Aman ucapkan terima kasih Syafiq. Thank you so much. Thank you Azizul. Thanks for calling me up. Terima kasih. Kerana I think it will be a good section. I think ramai entrepreneur will learn from your story. InsyaAllah. Hopefully. Alright. Kita jumpa lagi pada podcast yang seterusnya. Sekian. Assalamualaikum.